Kaabah orang sebut apa tuan? Baitullah, rumah Allah kan tu? Allah tinggal di situ kan? Bukan, tetapi untuk mengagungkan tempat itu, maka disebut Baitullah. Di kalangan manusia ada yang disebut Ahlullah. Hadis sahih, inna lillahi ahlina minan nas. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka yang hidup siang malam dengan Al-Quran, mereka yang jiwanya jiwa Al-Quran, mereka yang kerinduannya setiap hari adalah kepada Al-Quran. Tuan-tuan, kita masih hidup, masih punya masa untuk kembali kepada Al-Quran. Beli Quran kecil letak, tak mau beli Quran kecil dalamnya dah baca, naik kereta baca. Tapi jangan waktu drive kan, lagi masuk syurga awal pula kan. Pasang ikut. Kita tak suruh baca sehari 10 juzuk, kita tak suruh baca sehari sejuzuk. Mereka yang melazimi bacaan Al-Quran dan mereka yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kena syarat hafiz ke ustaz? Tidak. Ni saya sebut tuan, tak syarat hafiz. Jangan risau. Orang yang hafal Quran dengan ikhlas, yang tu juga ahlul Quran. Tu kelebihanlah ahlul Quran. Adapun yang tidak menghafal Quran tetapi mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran, mereka akan dibangunkan di padang mahsyar sebagai ahlul Quran. Tuan-tuan, orang bila dah menjadi ahlullah, apa Allah buat kat dia? Ahlullah bangun di mahsyar nanti bila berjalan sampai di mahsyar, malaikat panggil, sini, malaikat panggil nama dia, mai sini, duduk sini. Ke mana ni? Ahlul Quran. Duduk kumpulan ahlul Quran. Dia syuhada, duduk yang syuhada. Ahlul Quran, duduk yang ahlul Quran. Yang sedekah, yang suka sedekah, banyak sedekah, duduk kumpulan sedekah. Yang banyak puasa, duduk kumpulan banyak berpuasa. Yang gila artis, duduk dengan geng artis. Yang setiap kumpulan dibangkitkan oleh Allah mengikut jenis kehidupan mereka. Setiap orang ada dia punya jenis kehidupan dia. Ahlul Quran, ahlullah. Semua orang melihat ahlul Quran di padang mahsyar. Semua tengok, semua macam tu, semua kat tengok. Siapa tu? Kumpulan apa tu? Kumpulan mulia. Kan VIP kan nampak kan? VIP tak sama tuan-tuan. Sampai dalam syurga, kekayaan dan kemuliaan ahli syurga juga tak sama. Ada pegawai, dia naik kereta, tak ada orang escort dia. Ada pegawai 4 biji dia escort dia. Ada pegawai 4 motor di depan, 4 motor di belakang bila dia bergerak. Ada pegawai 12. Kan tak sama. Macam itulah di mahsyar, macam itulah dalam syurga. Kemuliaan ahli syurga juga tak sama. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam mendapatkan redha Allah, pahala yang banyak, maka berlumba-lumbalah orang-orang yang beriman. Dia baca Quran tak sama dengan bilangan kita baca Quran. Dia puasa sunat tak sama dengan bilangan puasa sunat kita. Subhanallah. Berlumba. Ahlul Quran. Sudahlah Allah muliakan Ahlul Quran ni, Allah sebut ahlullah, ahlullah. Bila timbang panggil nama Ahlul Quran dipanggil. Tuan-tuan, walaupun ahlul Quran, ahlullah, ada di kalangan mereka yang tidak masuk syurga terus. Yang tu VVV
10 kali V kemudian baru AP tu. Itu yang terus masuk syurga. Mereka, adapun ahlul Quran ni di kalangan mereka mereka ni ditimbang pahala mereka, ditimbang. Tetapi mudahlah timbang laju, tetapi tetap ditimbang. Cuma kelebihan mereka ialah apabila orang lain dipanggil, mereka kena jawab. Hari ni buat apa, pukul berapa, buat apa, pukul 8, buat apa, 11, buat apa, 6 petang, buat apa, kena jawab. Jawab sampai habis. Kena jawab. Adapun ahlul Quran yang akan jawab bagi pihak mereka ialah Al-Quran. Al-Quran. Nabi sebut tidak sepatah pun perlu dicakap oleh mereka sehinggalah habis perhitungan mereka. Daripada diri ni tu je Quran tu nak cakap. Al-Quran tu nak bercakap, iaitu surah Baqarah dan surah Ali Imran. Dua surah ni yang menjadi peguam bela. Nama peguam bela tahu dah. Di padang mahsyar ada 2 peguam saja. Hanya ada 2 orang peguam saja. Satu firma. Di peguam itu seorangnya bernama Al-Baqarah, peguam yang kedua bernama Al-Imran. Kedua surah inilah akan duduk di depan berhujjah dengan Allah. Cakap sampai habis kata Rasulullah. Sehingga habis. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah kelebihannya dan keadaan antara suasana yang berlaku di mahsyar. Dan yang terakhir untuk pagi ni, last lah. Yang terakhir untuk pagi ni, hadis Nabi juga. Hadis ni disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan didhaifkan oleh ulama-ulama hadis lain. Bukan ulama hadis hari ni, tuan-tuan. Ulama hadis dulu yang menghafal ratusan ribu hadis. Al-Imam Al-Hakim pun hebat, dia kata hadis ni sahih. Imam-imam lain ada 5-6 orang yang lain mengatakan hadis ini sangat dhaif. Tu macam mana tu? Saya ambil pendapat Imam Hakim ni. Kan? Sekadar orang kata pengajaran. Iaitu satu orang dipanggil, kemudian ditimbang. Bila habis timbang, tuan, Allah akan umumkan lelaki ini telah habis ditimbang semua amalan ibadat dan dosa dia. Siapa yang nak tuntut kepada dia sesuatu, ini sakit ni. Ini sakit. Yang ni cukup sakit punya. Kata Ibnu Abbas, sehinggakan ada orang yang datang di kalangan yang berpuluh ribu yang datang di belakang yang nak tuntut. Puluh ribu tuan yang datang nak tuntut. Salah seorang datang tu, bila orang Ta'ala tanya, apa yang kamu nak tuntut? Saya pernah berselisih dengan dia. Tak kenal pun, tak kenal. Berselisih sekali je semua hidup. Saya senyum kepada dia. Dia tak membalas senyuman itu. Dia tarik muka. Hari ini saya nak tuntut daripada dia. Senyuman. Kalau senyum dituntut, hutang RM10, betul, maka ramai yang datang. Ramai. Dia ni, lelaki ini dalam hadis ni, bila habis datang satu orang, ya Allah, dia banyak buat zalim kepada aku. Dulu rumah aku, di belakang rumah dia suka buang sampah. Kemudian tiap-tiap 2-3 hari dia bakar sampah, asap semua masuk dalam rumah aku. Seminggu 2 kali mesti masuk rumah aku. Dia pun sebut kecil-kecil kan, kecil-kecil. Ni saya buat contoh, yang dosa-dosa tu saya buat contoh supaya tuan-tuan nampak. Pasang lagu jiran tak boleh tidur, sengaja bising, sengaja macam tu. Lalu kata Allah, faqala Allah, macam mana kamu nak ambil pahala dia
Sebab tadi sudah ditimbang dan pahala dia tak ada dah. Lam yabqa min hasanatihi syai', kata Allah. Pahala dia ni tak ada dah, wahai fulan. Ni lelaki yang datang nak tuntut tadi. Lalu dia kata, ya Allah, kalau macam tu ambil dosa aku lah, letak kat dia macam biasa. Tuan-tuan, di mahsyar esok semua orang faham dah. Apabila satu orang tu selesai ditimbang dosa dan pahala dia, orang-orang yang dizalimi akan datang nak tuntut. Mereka yang datang nak tuntut tu akan mengambil pahala orang tu. Dan setelah habis pahala orang tu, masih ada lagi orang yang dizalimi datang tuntut hak, akan dipindahkan dosa maka bagi orang tu lah. Maka lelaki ni jawab, bila orang tu kata ni pahala dia habis dah, dia kata, ya Allah, pindahkan dosa aku. Fadharafat aina Rasulillah, Nabi mengalir mata laju ni, menangis Rasulullah bila Nabi cerita ni. Bila Nabi sebut, kata lelaki tu kata, ambil dosa aku ya Allah, pindah kat dia. Tuan-tuan jangan kata, ish, yang tu orang tak kenal kot ustaz no. Saya nak bagi tahu, seorang anak akan mohon untuk Allah pindahkan dosa dia untuk ibu dia di mahsyar. Seorang isteri akan mohon untuk dosa dia dipindahkan kepada suami dia nanti di mahsyar. Ni saya sebut dia siap. Sebab tuan-tuan